Apakah pandangan Encik terhadap majikan yang membuang pekerja hanya untuk menyelamatkan sesebuah syarikat dalam masa pandemik COVID-19 ini? Okay, in my opinion, sebuah company sememangnya dia ada pro and cons lah. Maksudnya wajar dengan tidak wajar. Dari segi business is wajar sebab kalau ikutkan flow business, memang company akan membuang pekerja yang tidak produktif, yang selalu tak ada performance yang good, untuk kita cut cost dari segi budget untuk bayar lah, bayar gaji, bayar allowance yang somehow lah. And then dari segi perspektif tidak wajarnya adalah sebab sebuah company yang baik ataupun sebuah company yang maju, dia tidak akan sepatutnya tidak buang pekerja lah. Sebab kalau ikutkan kita boleh sekarang bagi dia gile-gile ataupun rehat on leave, kerja on leave ataupun masuk tukar-tukar shift lah. Sebab sayang kalau you buang seorang pekerja yang mempunyai bakat, tetapi dari segi performance you boleh develop lagi. Dari segi itulah. Dan satu dari segi kemanusiaan lah. Sebab during COVID-19 we all know, kita semua tahu bahawa during COVID-19 ni sebuah family ataupun seorang pekerja memang memerlukan income untuk menjana pendapatan dan untuk membantu family. So sangat sayang lah. That's why ada pro and cons. Dari segi wajarnya pula, dari segi business lah, untuk mengurangkan cut cost during that time. Sebab COVID-19 memang sangat teruk ekonomi di Malaysia dan menyebabkan company banyak yang muflis. Berdasarkan statistik dekat Jepun sendiri, 1,000 premis ataupun company tutup muflis disebabkan COVID-19. As we know, Japan is one of development country yang sangat maju, tapi 1,000 company tutup. Apatah lagi Malaysia yang sekarang berada di negara, orang kata peringkat kedua ataupun negara kedua yang tidak tengah-tengah, sederhana lah. Maksudnya tak terlampau maju, tak terlampau mundur. So itu saja daripada saya. Syami, your man. Apakah pandangan Encik tentang pekerja-pekerja swasta atau awam yang dibuang kerja oleh majikan sewaktu pandemik COVID-19 ini berlaku? Pertama sekali memang kita amat bersimpati tentang apa yang berlaku sekarang ni kan. Sedangkan yang bujang pun akan terkesan, apatah lagi yang dah berkeluarga kan, nak mencari hidup untuk meneruskan kehidupan. Dalam situasi ini, mereka yang amat terkesan adalah mereka yang tidak mempunyai simpanan wang yang cukup. Maksud saya, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Jika berlaku pada seseorang, dia boleh membawa kepada tekanan dan kemurungan, dan mereka sendiri tidak akan berasa macam tak nampak jalan lah untuk membuat sesuatu kan. Situasi begini boleh membawa kepada perpecahan dalam keluarga. Maksud saya boleh meningkatkan berlakunya perceraian, dan bagi mereka yang nak ambil jalan mudah, mereka sanggup melakukan jenayah seperti mencuri atau ragut dan sebagainya. Janji boleh meneruskan kehidupan. Okey, apakah tekanan yang dihadapi semasa kehilangan kerja dan bagaimana untuk menghadapinya? Tekanan yang akan saya hadapi ketika saya kehilangan kerja ialah berkemungkinan saya akan mengalami kemurungan, dan seseorang individu itu akan menjadi stres. Jadi untuk menghadapinya, saya akan cari jalan penyelesaian. Seperti saya akan berniaga sendiri dan membuat income untuk mendapatkan duit dan keperluan diri saya sendiri. Saya perlu merancang kerja dan mara dengan jayanya. Katanya kerajaan di semua peringkat perlu mengambil berat soal tahap kesihatan mental setiap pekerja bagi mengelakkan berlakunya risiko kemurungan. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Okey Encik, bagaimanakah mereka ingin menyara kehidupan mereka apabila kehilangan pekerja semasa pandemik kini? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman pandemik COVID-19, ramai yang terkesan sebenarnya. Majikan tak mampu nak membayar gaji, jadi ramai yang terkesan. Jadi ramai yang telah diberhentikan kerja.
Jadi apabila terkesan berhenti kerja, tak semestinya kita berputus asa. Kita sebenarnya mencari alternatif yang lain untuk mendapatkan pekerjaan seperti mana yang anda boleh lakukan, seperti menjual secara online ataupun menjual produk-produk di untuk sarahan kita lah. Macam-macam bisnes online. Bisnes online sebenarnya tak perlukan modal, cuma kita perlukan idea kreatif. Janji kita ada idea untuk mengembangkan bisnes tersebut sudah cukup baguslah, sebab banyak medium-medium yang online sekarang. Kita boleh jual dekat Shopee, Facebook, Instagram. Satu peluang yang besar di musim PKP ni, kita tak perlu bergerak ke mana-mana, hanya yang terbaik, medium yang terbaik untuk kita mendapatkan income setelah kita diberhentikan kerja ialah menjual secara online. Okey. Selain daripada itu juga kita juga boleh mencari alternatif menjual nasi lemak ke tepi jalan. Sebenarnya kita tak perlu malu pun nak jual apa benda-benda ke tepi jalan. Janji ia menghasilkan duit untuk kita, untuk survive, untuk kita hidup, itu adalah cukup baik di zaman struggle sekarang ni lah. Okay? Okey, ada lagi apa-apa nak tambah? Jadi kita kena berpegang kepada prinsip hidup. Rezeki ada di mana-mana. Selagi kita berusaha, rezeki akan datang kepada kita. Okey, itu sajalah. Okey, terima kasih kerana interview dengan kami ya. Okey, sama-sama. Assalamualaikum, saya ingin tanya, apakah pandangan anda tentang individu yang kemurungan kehilangan pekerjaan akibat pandemik COVID-19 yang melanda, dan bagaimana cara mereka untuk mengatasinya? Waalaikumsalam. Pada pandangan saya, semestinya kehilangan pekerjaan merupakan sesuatu perkara di luar jangkaan, melainkan individu itu bersedia berhenti kerja. Perubahan mengejut ini akan menyebabkan individu tersebut stres dan tiada semangat untuk meneruskan kehidupannya. Oleh itu, mereka harus bijak mencari strategi supaya dapat menghindari diri daripada terjejas kepada kemurungan. Mereka juga harus mendapat sumber sokongan emosi daripada orang terdekat seperti ibu bapa, adik beradik dan rakan-rakan. Sekian, terima kasih.